Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu berita baik yang kita tunggu-tunggu untuk Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Kalau selama ini ada orang sibuk meramalkan Kerajaan Perpaduan ini tidak mempunyai hala tuju, Kerajaan Perpaduan ini kononnya mereka tidak akan kemana dan tidak akan bertahan lama. Selain daripada itu, kalau kamu masih ingat, Anda masih ingat, Hadi Awang menyatakan bahwa Kerajaan Perpaduan ini tidak akan bertahan lama dan akan tumbang pada bila-bila masa. Itulah ramalan Hadi Awang. Ada juga yang menyatakan bahwa Kerajaan Perpaduan ini, yaitu gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, tidak akan berjaya kerana mereka akan bersengketa apabila munculnya pilihan raya negeri pada bulan Jun ini. Namun demikian, semua yang dijangka, semua yang diramal, semua yang dikata itu meleset 100%, tidak seperti yang dijangka. Manusia hanya boleh merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Pagi ini kita digemparkan dan digembirakan dengan satu perkara yang luar biasa, yaitu kesepakatan antara Parti Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Selangor akhirnya menjadi kenyataan. Hari ini disahkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Selangor mencapai kata sepakat pertahankan kerusi asal dalam pilihan raya negeri. Wow, ini memang satu pencapaian keberhasilan yang amat membanggakan dan luar biasa. Dengan keputusan seperti ini, barulah buku bertemu ruas, yang mana Parti Bersatu maupun Gabungan Perikatan Nasional kini harus semula takut dan harus semula berfikir sedalam-dalamnya. Adakah mampu mengalahkan gabungan dua gergasi besar ini, yaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH di negeri Selangor mendapat kesepakatan awal mengenai parti yang menang dalam pilihan raya umum PRU yang lalu akan mempertahankan kerusi asal mereka untuk pilihan raya negeri PRN negeri depan. Menurut laporan media, kata sepakat tersebut dicapai bersama melalui rundingan pusingan kedua mengenai pengagihan kerusi pilihan raya negeri pada Isnin lalu. Ahli Barisan Nasional yang hadir pada mesyuarat tersebut diwakili oleh Timbalan Pengurusi UMNO Selangor, Datuk Johan Aziz, bersama beberapa pemimpin BN lain. Manakala PH pula diwakili Timbalan Pengurusi PKR Selangor, Burhan Aman Shah, Setiausaha DAP Selangor, Eng Sui Lim, dan Timbalan Pengerusi Amanah Selangor, Azli Yusuf. Terdahulu, UMNO berjaya memenangi 5 kerusi di kawasan Selangor, iaitu Sungai Air Tawar, Sungai Panjang, Hulu Bernam, Semenyi, dan Sungai Burong. Hal itu menjadikan UMNO sekaligus akan mempertahankan 5 kerusi yang dimenangi dalam PRN akan datang. Pada itu, parti-parti yang berada dalam Kerajaan Perpaduan juga telah bersetuju untuk mempertahankan kerusi masing-masing, melibatkan parti yang menang sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, ini adalah keputusan dan satu kemenangan besar buat Kerajaan Perpaduan. Bayangkan saja, 2 gergasi, yaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, yang selama ini disangka, dijangka, diramal tidak akan dapat bekerja sama, rupa-rupanya boleh bekerja sama di sebuah negeri yang bukan calang-calang hebatnya, yaitu Selangor. Jadi, saya fikir ini satu berita yang paling buruk yang mungkin diterima oleh Muhyiddin Yassin di saat PRN makin menjelang. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen Anda dan mohon bantu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini.
Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan dengan satu pendedahan dan juga satu keputusan yang amat mengejutkan anak-anak Mahathir. Kalau sebelum ini kita dikejutkan dengan pendedahan yang luar biasa berkaitan dengan pentadbiran Tun Mahathir Mohamad sebelum beliau bersara ataupun sebelum beliau menarik diri daripada menjadi Perdana Menteri baru-baru ini, kita juga digemparkan dengan satu lagi keputusan apabila Perikatan Nasional menolak permohonan Parti Pejuang yang kini diterajui oleh anak Mahathir untuk menyertai Perikatan Nasional. Akhirnya Mukriz Mahathir kecewa dan juga telah pun memberikan kata putus kepada Perikatan Nasional. Namun demikian, selepas beberapa hari Perikatan Nasional menolak permohonan Parti Pejuang untuk menyertai Perikatan Nasional. Ini kenyataan terkini daripada timbalan Presiden Parti PAS yang memang saya pun setuju dengan perkara itu, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man mencadangkan pejuang wajar bubar dan ahli menyertai PAS dan bersatu. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Perikatan Nasional menolak permohonan pejuang untuk menyertai gabungan itu kerana risau kemasukan parti baru menjelang pilihan raya negeri akan mengganggu perbincangan pembahagian kerusi. Masa dia masuk dekat PRN, Parti Komponen PN sudah bincang bila terima masuk yang mungkin akan mengganggu proses perbincangan yang sedang berjalan, katanya seperti dipetik FMT. Pejuang kalah PRU 15 dan setiap calonnya termasuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kehilangan wang deposit. Parti itu sejak itu dilanda krisis dengan Dr. Mahathir Mohamad menyertai putra pimpinan Ibrahim Ali, manakala anaknya Mukriz cuba memohon supaya pejuang menyertai gabungan Perikatan Nasional. Penyatuan umat tidak akan berlaku sebab mereka pejuang bukan parti utama seperti UMNO atau Bersatu, kata Tuan Ibrahim. Walaupun pejuang masuk pilihan raya, ia kalah hampir semua dan mereka akui hilang deposit, katanya lagi. Tuan Ibrahim juga berkata pejuang wajar dibubarkan dan ahlinya menyertai PAS atau Bersatu. Itu lebih baik berbanding banyakkan parti kecil kerana akhirnya ia akan menimbulkan masalah, kata beliau lagi. Selain Mukriz yang juga adun jitra, pejuang juga memegang 3 kerusi DUN, iaitu Anak Bukit di Kedah serta Jeram dan Kuang di Selangor yang dimenangi ahli pejuang ketika bertanding di bawah tiket Bersatu dan Pakatan Harapan pada 2018. Saya jangka mereka tahu dengan bersendirian dia tak boleh bertahan kerusi itu, maka dia cari gabungan lain, kata Tuan Ibrahim. Mesyuarat Majlis Tertinggi PN pada 21 Mac lalu memutuskan untuk menolak permohonan pejuang menyertai gabungan itu. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin tidak memberikan sebarang alasan mengapa gabungan berkenan memutuskan untuk menolak pejuang. Hamzah dalam kenyataan menolak pejuang juga tidak menyebut tentang gerakan Tanah Air GTA yang dilapor berhasrat untuk menyertai Parti Perikatan Nasional. Mesyuarat Perikatan Nasional berkenan dipengerusikan oleh Presiden Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional, dan dihadiri oleh Presiden PAS Hadi Awang dan Presiden Gerakan Dominic Lau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Adakah anda juga bersetuju dengan kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man ini supaya Parti Pejuang dibubarkan saja dan ahli-ahlinya menyertai Parti PAS atau Bersatu? Pada pendapat saya, ini satu perkara yang menarik dan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, kerana
Apabila parti pejuang menyertai Perikatan Nasional, itu akan menyebabkan Perikatan Nasional menambah masalah mereka sendiri dengan pembagian kerusi yang makin menjadi susah. Selain daripada itu, ianya juga akan menyebabkan kekeliruan para pengundi berkaitan dengan siapa sebenarnya parti Melayu yang dominan di dalam gabungan tersebut, kerana ianya sudah ada PAS dan juga bersatu di dalam Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini.